Okey, kita terus dengan panduan periklanan bagi semasa PKP ini kerana pastinya ramai yang pengusaha-pengusaha ataupun peniaga-peniaga baharu yang wujud ketika PKP ini, terutama sekali di bulan Ramadan, tidak dapat lakukan apa-apa tapi mengambil inisiatif untuk melakukan ataupun memulakan perniagaan. Tapi ada panduan yang anda perlu ikuti ataupun SOP yang anda perlu tahu bersempena dengan panduan periklanan semasa PKP ini. Jadi untuk itu tetamu istimewa kami di studio, Encik Muhammad Mustafa Fazil Muhammad Abdan, Pengarah Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, CMCF. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Sama-sama. Ya, okey. Kita bercerita tentang panduan periklanan. Kalau sebelum ini terdapat panduan terhadap setiap periklanan yang ingin dilakukan oleh peniaga-peniaga ataupun perniagaan-perniagaan tertentu. Jadi, apa perbezaannya dengan panduan periklanan semasa PKP yang diwujudkan ini? Jadi sekarang ni macam dikatakan memang dah ada tata cara ataupun sedikit sebanyak tentang garis panduan bagaimana sesuatu iklan tu boleh dilaksanakan. Untuk tempoh PKP ni sekarang ni kita berdepan dengan norma baru kan. Ya, betul. Jadi pada masa yang sama mungkin ini juga menaikkan hasrat kreatif bagi sama ada peniaga-peniaga maupun juga dengan pengguna yang akan nampak iklan-iklan tersebut. Jadi apa yang kita cadangkan sebagai panduan pada orang ramai, terutamanya mereka yang berkecimpung dalam bidang penjualan secara baru ni apa semuanya, ialah antara lain menghormati dulu apa dia PKP ni. Kerana di waktu PKP ini memang ramai frontliners kita, orang barisan hadapan. Betul. Jadi kalau kita buat sebarang iklan ataupun sebarang pesanan perkhidmatan awam, maka salah satu daripadanya biarlah mesej yang disampaikan atau disimbang itu biar positif. Kerana kadang-kadang mungkin kita ada peniaga-peniaga yang mungkin menjual barangan yang ada sangkut paut dengan frontliners tersebut ataupun barang-barang yang menjurus kepada hal-hal kesihatan atau kebersihan. Jadi dalam itu kita hormati apa yang PKP ini sebenarnya akan membuat dan juga bagaimana kerajaan menangani krisis sekarang ni lah. Itu yang utama sekali. Tetapi selain daripada itu, memang bila kita nak buat iklan ni memang kita nak menjual barang lah ataupun produk masing-masing. Jadi terma dan syarat untuk promosi-promosi kita tu mesti terang, mesti telus dan jangan menipu lah. Ini yang kita risau sangat bila ada perniagaan dalam talian. Berlumba-lumba untuk mencari sales ataupun jualan. Betul. Maka mereka membuat kreativiti itu lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi itu yang kita risau, terutama sekali jika pengguna tertipu. Betul. Kita tak nak ada satu situasi di mana hal-hal ini berlaku dalam cabaran PKP dan tambahan pula bila kita dah masuk bulan Ramadan ni. Jadi jangan kita terjebak pula kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku lah. Sebab betul, tidak dapat dinafikan yang ada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan melihat kepada golongan tertentu ini sedang contohnya frontliners tadi sedang diperkatakan dan apabila mengatakan frontliners ini gunakan barang mereka, frontliners ini gunakan barang mereka, itu secara tidak langsung dapat berlaku penipuan di situ. Tetapi bagaimana dengan mereka yang panduan periklanan ini, adakah diperkatakan ataupun dihebahkan kepada mereka yang baru nak mulakan perniagaan di musim PKP ini ataupun mereka yang sudah perniagaan yang sedia ada? Ini untuk semualah lebih kurang. Sebab kita keluarkan perkeliling panduan ni utamanya untuk sektor komunikasi dan multimedia. So pada mereka yang terlibat dalam sektor tersebut, kebanyakannya sudah menggunakan kod kandungan komunikasi dan multimedia Malaysia yang kami kendalikan dan keluarkan. Jadi dari situ kebanyakan pengamal industri dah memang tahu yang apa yang kita nak beri panduan tambahan ni kepada mereka yang mungkin tidak tergolong dalam sektor tersebut tapi lebih menggunakan media sosial dan juga cara-cara lain lah. Termasuk mungkin ada yang mempunyai blog ataupun laman sesawang sendiri. Jadi di situ mungkin dia pun tak pasti adakah dia tertakluk kepada persebaran tata cara ke apa. Jadi di sini untuk mereka yang tidak secara langsung mempunyai pengamal industri, bertaraf pengamal industri, boleh juga menggunakan tata cara yang sedia ada, sama ada daripada kod kandungan kita ataupun daripada apa yang kita beri panduan inilah. Jadi kita sudah utarakan atau kita sudah paparkan panduan-panduan ini atas laman sesawang kami sendiri di cmcf.my.
dan juga di rangkaian media sosial kami juga. Maknanya anda boleh layari cmcf.my dan juga laman sesawang media sosial yang pelbagai untuk anda mengetahui panduan. Ada 5 panduan yang dititipkan di sini. Panduan berkaitan dengan periklanan semasa PKP yang anda perlu patuhi jika mungkin anda ada niat untuk mulakan perniagaan ataupun yang sudah sedia ada. Dan untuk lebih memberi kesan, apakah tindakan yang boleh dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi panduan periklanan semasa PKP yang dititipkan ini? Bagi mereka yang memang tertakluk kepada tata cara yang di bawah kod kandungan tu memang ada penalti-penalti tertentu kalau mereka melanggar garis panduan pengiklanan di dalam kod kandungan tersebut. Tapi bagi secara umumnya kita memang mahukan mereka terutama yang di dalam talian tu juga cuba menerapkan nilai-nilai yang ada dalam kod kandungan tu. Tak semestinya semuanya kita nak cakap salah atau tidak, tapi cuma lebih prihatin dulu. Tapi bagi saya, sebagaimana saya katakan tadi, rujuk kod kandungan kod kandungan komunikasi dan multimedia Malaysia, kita ada edisi kedua yang baru saja didaftarkan pada 14 Februari itu hari. Boleh dimuat turun dari laman web kami juga. Dan dari situ ada garis panduan pengiklanan. Ikut saja itu pun dah insya-Allah okey. Memadai. Ya. Okey, untuk daripada pihak CMCF sendiri kepada mereka di luar sana, apa antara kesalahan-kesalahan yang sangat ketara dilakukan oleh peniaga-peniaga? Apa yang CMCF dapati? Yang kita risau antara lain ialah penipuan lah. Penipuan ataupun penyebaran maklumat yang palsu terhadap produk-produk ataupun maklumat palsu secara amnya. Dan yang terutama lagi satu yang kita risau ialah apabila sesuatu iklan tu membuat tuntutan. Tuntutan di mana produk ini berkesan untuk menangani sekian. Di mana ia mungkin tidak. Tapi sekiranya sebuah produk itu memang telah mendapat pengesahan daripada badan berkuasa, sama ada seumpamanya dari Kementerian Kesihatan dan sebagainya, tunjukkan sijil tu atau nombornya atau apa sahaja supaya pengguna dapat membeli dengan rasa selamat. Yang itu yang kita nakkan. Sama paling senang kalau kita katakan produk ini halal. Kalau betul produk ini halal, adakah peniaga tersebut telah mendapatkan sijil halal? Itu saja. So benda ini sebenarnya yang senang boleh diutarakan, beri maklumat. So beri maklumat yang sewajarnya dan selengkap-lengkapnya yang sebolehnya kepada pengguna supaya mereka boleh membeli ataupun menggunakan wang yang mereka dapat daripada bantuan-bantuan sebagainya dengan cara berhemah dan dengan cara senang hati. Kerana kita nak memastikan semua individu dapat sama-sama memahami tentang panduan periklanan, tidak mahu memberi sebarang kesan yang tidak baik kepada individu ataupun pengguna yang membeli barangan anda. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Mustafa Fazil Muhammad Abdan, Pengarah Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF. Seperti yang dikabarkan tadi, anda boleh dapatkan 5 panduan periklanan semasa PKP di cmcf.my untuk pengetahuan kepada anda semua peniaga-peniaga baharu ataupun peniaga yang sedia ada bagi mematuhi panduan periklanan ini.